Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Oktober bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. CEO GISBH antara 22 individu didakwa atas tuduhan jenayah terancang. Juga tipu pelaburan emas, 5 individu termasuk dalang utama direman. Ketua Pegawai Eksekutif Global Ikhwan Service and Business Holdings, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali dan isterinya antara 22 individu yang didakwa atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Turut didakwa di Mahkamah Selayang hari ini, anak bekas pengasas Al-Arkam, Muhammad Adib At-Tanmimi. Kesemua tertuduh tiba di Mahkamah Selayang pada jam 9.30 pagi dengan menaiki 2 trak polis dan dikawal ketat lebih 50 anggota dari pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang GISBH di sebuah premis di Bandar Country Homes, Rawang antara Oktober 2020 hingga 11 September 2024. Pendakwaan terhadap tertuduh yang berumur antara 27 dan 72 tahun itu dibuat mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. 13 lelaki dan 9 wanita itu hanya menyatakan mereka faham selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Lailatul Zuraidah Harun Elias Harun. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan kerana kes di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Peguam yang mewakili kesemua tertuduh, Datuk Rosli Kamaruddin memohon agar jaminan dikenakan terhadap kesemua tertuduh sehingga kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Permohonan bagaimanapun ditolak Hakim Lailatul Zuraidah kerana ia di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes disebut semula 23 Disember depan. Sementara itu, pasukan pembelaan bagi 22 ahli GISBH yang didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang akan mengemukakan representasi bagi mencabar pertuduhan kes berkenaan. Peguam Datuk Rosli Kamaruddin berkata pihaknya akan melihat sekiranya terdapat pertuduhan lain dikemukakan terhadap semua tertuduh dan pihak pembelaan akan mencabar segala tuduhan yang disabitkan. They are investigating on 10 act, 10 akta skop siasatan. So hari ini kita dapati hanya ada satu pertuduhan. Kita belum dapat lagi melihat adakah pertuduhan di bawah Atik Som. Kita juga belum melihat adakah pertuduhan di bawah akta seksual kanak-kanak terhadap 22 suspek ini. We hope not. Tetapi kalau ada pertuduhan lagi, we will deal with it. That is. Beliau turut menyambut baik kelonggaran yang diberikan Hakim Lailatul Zuraidah Harun Elias Harun untuk mempertimbangkan rawatan kepada tertuduh yang tidak sihat termasuk CEO GISB yang memerlukan rawatan kencing manis. Terdahulu Rosli bersama pasukan pembelaan mewakili 22 individu termasuk CEO GISBH yang didakwa mengikut Akta 130V-1 Kanun Keseksaan kerana menjadi ahli kumpulan jenayah terancang di Mahkamah Session Selayang. Antara pasukan pembelaan ialah Muhammad Zaim Rosli, Muhammad Hafiz Zainul Abidin, Bostaman Ahmad dan Dorina Abdullah. Pandangan hukum berkaitan ajaran yang diamalkan pengikut GISB Holdings dan Berhad GISBH akan dipersembah kepada Majlis Raja-Raja yang bersidang hari ini dan esok. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata keputusan berkenaan telah diperkenankan oleh Pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI Sultan Perak Sultan Nazrin Shah sebelum dipersembah kepada Majlis Raja-Raja. JAKIM telah membentangkan kajian kepada masyarakat kepada mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam kali yang ke-125 yang bersidang pada 20
hingga 22 Rabiul Awal menimbang dan sehingga kini sebanyak 6 buah negeri telah membuat ketetapan hukum berkaitan GISBH. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Jerlun Abdul Ghani Ahmad mengenai langkah drastik kerajaan untuk menghapuskan Tarekat Aurat Muhammadiyah yang masih diamalkan sedangkan telah difatwakan sesat pada 1994. Berdasarkan pemerhatian JAKIM katanya, Tarekat Aurat Muhammadiyah masih diamalkan pengikut kerana ia dilakukan secara tersembunyi serta sukar dikesan selain pengaruh bekas pengasas Al-Arqam iaitu Asy'ari Muhammad yang masih kuat dalam kalangan pengikutnya. JAKIM katanya akan terus memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh akidah dan pegangan umat Islam termasuk ahli GISBH menerusi program pengukuhan akidah yang komprehensif dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri. Sementara itu, terdapat 8 ajaran di seluruh negara yang sedang dipantau selain 12 ajaran lain yang sedang disiasat. 55 kanak-kanak yang diselamatkan menerusi Op Global telah diserahkan kepada ahli keluarga terdekat yang layak setakat ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, perkara itu dilaksanakan berdasarkan lunas undang-undang dan melalui perintah mahkamah. Jelasnya semua proses dilakukan melalui perintah mahkamah. Malah tugas Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM adalah tugas untuk melindungi dan menyelamatkan anak-anak dan bukanlah untuk mengambil anak orang. Setakat ini sebanyak 560 kanak-kanak iaitu 283 lelaki dan 277 perempuan ditempatkan di pusat perlindungan selepas JKM mendapat perintah jagaan sementara daripada mahkamah bagi tempoh 2 bulan mengikut peruntukan Seksyen 25/2/A Akta Kanak-Kanak 2001. Ahad lepas, Datuk Seri Nancy berkata belum ada kanak-kanak yang dipulangkan kepada ibu bapa mereka kerana dikhawatiri berlaku kes perebutan hak jagaan. Pihaknya juga perlu lebih berhati-hati kerana bagi sesetengah kes terdapat juga permohonan yang dilakukan secara berasingan. Polis menahan 5 individu termasuk dalang utama penipuan pelaburan emas Siti Hajartul Haini Abdul Hamid dalam serbuan berasingan di Kedah dan Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, 4 individu yang ditahan kemarin dan semalam itu terdiri 3 lelaki dan seorang wanita berusia 29 hingga 38 tahun. Kesemua mereka yang ditahan termasuk Siti Hajartul direman sehingga 25 Oktober ini bagi membantu siasatan penipuan pelaburan emas PA Jewellery dan Paddy Jewellery. Turut dirampas 6 buah telefon bimbit pelbagai jenama dan 1 pasport Malaysia. Sehingga kini 69 laporan polis diterima berkaitan penipuan pelaburan itu membabitkan nilai kerugian keseluruhan berjumlah 48.5 juta ringgit. Siasatan mendedahkan skim pelaburan ini menawarkan 5 pakej pelaburan yang berbeza dengan pulangan berdasarkan harga emas semasa. Beliau berkata pelabur yang berminat diarahkan untuk membuat bayaran ke akaun syarikat Paddy Jewellery dan Paddy Legacy. Bagaimanapun pelabur tidak menerima pulangan seperti dijanjikan. Sebelum ini, media melaporkan wanita dikendaki polis Siti Hajartul Haini ditahan di lapangan terbang antarabangsa Bayan lepas semalam sebaik tiba ke negara ini dari Dubai. Polemik berkaitan rang undang-undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan 2024 yang dipolitikkan pihak tertentu perlu dihentikan. Sebaliknya fokus kepada kepentingan umat Islam yang lebih besar. Wadah Pencerdasan Umat Malaysia WADAH menegaskan segala perbahasan berhubung isu ini perlu berlandaskan fakta serta adab dan bukannya demi populariti pribadi. Presiden WADAH, Datuk Abdul Azam Abdul Rahman dalam satu kenyataan turut mengesyorkan agar Menteri Hal Ehwal Agama tidak melayani kesaan pihak-pihak tertentu untuk mengadakan debat terbuka berkaitan RUU Mufti ini kerana ia berpotensi mengganggu keharmonian dan kesejahteraan umat Islam. Dengan RUU Mufti bakal dibentangkan di Dewan Rakyat dalam jangka masa terdekat, WADAH menyeru agar orang ramai memberi kepercayaan penuh kepada ahli-ahli perundangan
undangan dan penggubal dasar yang berkelayakan untuk membahaskan isu ini dengan teliti dan mendalam. Masyarakat juga katanya perlu menghayati adab berbeza pendapat yang sudah lama menjadi sebahagian daripada tradisi keilmuan dalam sejarah tamadun Islam. Malah, setiap perbincangan mengenai hal ehwal agama mestilah dijalankan dengan penuh hormat dan menjaga martabat institusi agama di negara ini. Hujan air batu landa Kemaman. Alhamdulillah, bertemu kembali. Bandar cukai di Kemaman serta kawasan radius kira-kira 3 km dikejutkan dengan fenomena hujan air batu. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan ketika dihubungi berkata, kejadian sekitar jam 4 petang tadi berlaku selama 10 hingga 15 minit, antaranya di Jalan Datuk dan Jalan Kubang Kurus. Allah, wa'yangi Allah. Kejadian turut disertai ribut kuat sehingga merosakkan kemah perniagaan dan bumbung kediaman serta sekolah. Sementara itu, seorang remaja lelaki tempatan berusia 15 tahun dilaporkan patah kaki kanan akibat dihempap runtuhan pondok di Pantai Maknik ketika berlindung daripada kejadian ribut dan hujan air batu. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Terengganu, Rosli Zakaria berkata, hujan air berlaku disebabkan gabungan antara ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Apabila awan cumulonimbus terbentuk, suhu udara di dalam awan melepasi nilai ambang tahap beku dan membentuk ketulan ais di lapisan itu. Ais yang terbentuk di dalam awan tidak sempat mencair dan turun bersama hujan sebagai ais. Beliau berkata kejadian tersebut merupakan fenomena biasa namun jarang berlaku di Terengganu dan tiada kaitan dengan monsun timur laut MTL yang diramal bermula awal November ini. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Cukai Muhammad Zailani Abdullah berkata, seramai 25 anggota dari BBP Cukai dan Kemaman berada di sekitar lokasi kejadian untuk membuat kerja pemotongan pokok tumbang yang menghalang laluan. Kemahiran komunikasi yang efektif di samping menyesuaikan dengan teknologi semasa menjadi nilai tambah yang signifikan kepada pendakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, semua platform teknologi perlu dimanfaatkan sebaiknya untuk kekal relevan dan tidak hanya selesa di takut lama. Jadi kita merasakan bahawa kemahiran dan juga pengetahuan-pengetahuan baru inilah yang akan dapat memberikan satu perubahan yang besar dalam dakwah, dan kita ingin juga memastikan bahawa pendakwah-pendakwah ini mereka dapat capai kepada segenap lapisan masyarakat, terutama anak muda. Kerana anak muda ini mereka dekat dengan teknologi. Sekiranya pendakwah masih lagi menggunakan cara yang sama, manual dan konservatif, maka mereka akan ketinggalan, mereka semakin tidak relevan, dan kita kena pastikan bahawa kita kena beradaptasi dengan teknologi. Beliau berkata demikian kepada media selepas menonton tayangan perdana Mereka yang Tertewas di Auditorium Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Filem adaptasi dari novel karya Hasanuddin Muhammad Isa itu menyampaikan mesej tentang kepentingan beragama dalam kehidupan seharian. Filem arahan Datuk Zulkifli M. Osman itu bakal ditayangkan di Pawagam bermula 7 November depan. Sektor pembinaan negara terus mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 17.3% pada 3 suku pertama tahun 2024. Menteri Kerja Raya Alexander Nantalinggi yang membacakan teks Perdana Menteri berkata, pertumbuhan 2 digit tersebut adalah yang pertama dicapai sejak tahun 2014, sekaligus membuktikan keupayaan industri pembinaan untuk kekal berdaya saing. Jelasnya sektor pembinaan negara pernah mengalami kemerosotan semasa pandemik COVID-19 dengan penurunan kepada 5.1% pada 2021 berbanding 9.3% pada 2020. Bagaimanapun menerusi kerjasama pemain industri dan usaha pemulihan strategik yang dilaksanakan kerajaan, sektor pembinaan negara merekodkan pertumbuhan positif iaitu sebanyak 5.0% pada 2022 dan 6.1% pada 2023. Undoubtedly, this remarkable growth has far-reaching benefits for Malaysia's economy. The surge in construction activity will lead to more job creation,
bolster domestic and foreign investment, and drive infrastructure development across the country, propelling Malaysia as the leader in the region's construction industry. Beliau berkata demikian ketika mewakili Perdana Menteri pada Majlis Minggu Pembinaan Antarabangsa ICW dan Build Expo 2024 di Ibu Negara pagi tadi. Sementara itu, beliau memaklumkan kerajaan akan mengambil langkah proaktif bagi memastikan industri pembinaan kekal kompetitif dan mampan dengan jangkaan kenaikan harga tender. Kabinet bersetuju membuka 14 pavilion negeri pada sidang kemuncak ASEAN tahun depan susulan kejayaan Maha 2024 yang mampu menarik 5.5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ia bagi memberi ruang kepada delegasi ASEAN untuk mengunjungi pavilion berkenaan. Dan juga kemungkinan sektor yang lain yang perlu dibuka pada sidang nanti. Itu satu penghargaanlah kejayaan yang dilihat oleh Kabinet kepada program MAHA itu. 14 negeri kita minta. Dengan sekarang ni pegawai-pegawai kita sedang engage lah dengan kerajaan negeri untuk membuka pavilion itu. Bila waktu itu semua akan ditentukan oleh pegawai-pegawai itu nanti. Ditanya mengenai sasaran penganjuran MAHA 2026, beliau menyasarkan kehadiran 3 juta pengunjung termasuk pengunjung antarabangsa agar barangan keluaran Malaysia dapat dipasarkan lebih luas. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Apresiasi Bersama Media sempena MAHA 2024 di Ibu Negara siang tadi. Universiti Putra Malaysia komited dalam penyelidikan dan inovasi bidang pertanian dan pengeluaran makanan bagi memperkukuh bekalan makanan negara. Usaha Institut Pengajian Tinggi itu juga bagi menyokong inisiatif kelestarian hijau yang memberi tumpuan kepada pemeliharaan biodiversiti, pengurusan sisa lestari dan pemeliharaan tenaga. Bagi menyokong dasar keterjaminan makanan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM menggerakkan program tanggungjawab sosial Growing Trees, Building Futures yang menumpukan aktiviti penanaman pokok. Aktiviti itu antara salah satu strategi utama untuk mengurangkan jejak karbon dan memelihara keseimbangan ekosistem. Program CSR yang disertai 150 peserta turut mengetengahkan kepentingan pengurusan keuangan dengan kerjasama Sumitomo Mitsui Banking Corporation SMBC, iaitu syarikat keuangan dari Jepun. Bila kita gabungkan entiti akademik dan juga corporate kan, kita dua-dua dapat benefit lah, dapat manfaat dari segi kerjasama itu, sebab kami lebih kepada entiti yang pengajaran dan pembelajaran. Jadi corporate pula lebih pada CSR dan juga dari segi penganjuran program-program secara corporate lah. Jadi dengan kesinambungan yang ada daripada kedua-dua entiti ini, kami lebih dapat manfaat dari segi banyak aspek lah, daripada penganjurannya, daripada penyediaan programnya dan sebagainya lah. Beliau ditemui pada pelancaran program CSR Growing Trees, Building Futures di UPM pagi tadi. Penduduk utara Gaza dihalau lagi. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Israel mendakwa telah membunuh beberapa pemimpin Hezbollah termasuk calon pengganti Hassan Nasrallah. Hashim Safiuddin dikatakan terkorban dalam serangan udara di pinggir selatan Beirut 3 minggu lalu sebelum disahkan Israel hari ini. Bagaimanapun belum ada kenyataan rasmi daripada Hezbollah tentang kematian Safiuddin. Israel hanya mendakwa Safiuddin mungkin sudah terbunuh dalam serangan awal Oktober. Selain Safiuddin, Zionis turut mendakwa telah membunuh pakar dalam unit udara Hezbollah, Khalil Muhammad Amhaz. Amhaz dilaporkan bertanggungjawab dalam penggunaan drone kamikaze yang berfungsi sebagai serangan tepat kepada sasaran dan juga drone peninjau yang digunakan Hezbollah. Tentera rejim mendakwa Amhaz dibunuh semalam dalam serangan di daerah Hermel, wilayah Baalbek. Namun sehingga kini Hezbollah juga belum mengesahkan pembunuhan komander unit drone kumpulan itu.
Sementara itu, ribuan pelarian tiba di bandar Gaza selepas dihalau Israel dari Beit Lahia. Sebelum diusir, Zionis melayangkan risalah amaran mengarahkan kawasan utara dikosongkan segera sebelum dibom. أخوي حصروها لا أكل ولا شرب ولا مي ولا حاجة مش قادرين تعبانين. معانا طبوا اليهود فينا قذايف مشروع بيت لاهية، فالجيش رمى علينا بيانات تحذير، قالنا روحوا باتجاه صلاح الدين على غزة ومن غزة إلى الجنوب. هذا عملية تهجير فقط لا غير. Penduduk berkata mereka diarah keluar dari kem pelarian Jabalia di utara Gaza dengan tergesa-gesa sehingga ada yang tertinggal anak akibat panik. Mereka juga menyaksikan sendiri banyak mayat berkelimpangan di sepanjang perjalanan menuju ke bahagian selatan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Gaza merekodkan 74 lagi kematian penduduk Gaza dalam tempoh 24 jam ini, menjadikan jumlah mangsa syahid meningkat kepada 42,792 orang selepas 396 hari perang. Sementara itu, pemvaksinan polio di utara Gaza terpaksa dihentikan ekoran serangan tanpa henti Zionis. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata kempen itu telah ditangguhkan kerana rakyat terpaksa berpindah serta kekurangan akses. Kempen yang sudah memasuki fasa terakhir sepatutnya dilakukan bermula hari ini. Kira-kira 119,000 kanak-kanak dilaporkan akan menerima vaksin polio itu. Namun berdasarkan keadaan semasa di utara Gaza mengancam keselamatan serta menghalang pergerakan penduduk. Dan ia menghalang mereka untuk membawa anak-anak untuk mendapatkan vaksin dengan selamat. Dalam pada itu, Pegawai Kesihatan di Gaza memaklumkan kematian di wilayah terpenjara itu berlaku dalam pelbagai bentuk sehingga mereka tidak mampu untuk merawatnya. Pesawat, artileri, pengeboman dan tembakan Zionis berlaku tanpa noktah seperti dalam filem walaupun berlaku di alam nyata. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.